Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, alhamdulillah dengan izin Allah Taala kita dah masuk kepada satu juzuk iaitu juzuk 23. Tuan-tuan, saya nak kongsi saya sangat happy masuk juzuk 23 ni. Sebab juzuk ini adalah juzuk yang akan membuatkan satu surah yang menjadi sangat terkenal dekat kalangan orang Melayu iaitu surah Yasin. Tapi sebelum saya masuk ke surah Yasin, tuan-tuan, saya nak cerita. Tuan-tuan, kita kena mula untuk bersedia untuk masuk ke 10 juzuk terakhir Al-Quran yang Allah akan repeat banyak benda berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan azab dan juga berkaitan dengan apa-apa yang datang selepas daripada berakhirnya kehidupan kita dekat dunia ni. Sesuai dengan kedudukannya yang berada dekat 10 juzuk terakhir. Sangat kena dengan keadaan kita yang sangat perlu persiapan untuk mendepani akhir zaman. Jadi tuan kena mengubah sedikit perspektif itu dan kita kena mula melihat apakah sebenarnya bimbingan, nasihat yang Allah runcikan kepada kita untuk kita kaut, untuk kita gali dan untuk kita jadikan sebagai persiapan nak mendepani akhir zaman, insya-Allah. Juzuk 23 ni kita akan masuk dekat tengah-tengah ataupun dekat hampir separuh sesuku daripada surah Yasin. Saya teringin nak sentuh satu ayat dekat surah Yasin iaitu ayat 40. Allah sebut, Allah berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari itu untuk mengejar bulan. Walallailu sabiqun nahar. Minta maaf tuan-tuan. Dan tidaklah mungkin malam tu mampu mendahului siang. Allah kata tak mungkinlah matahari itu nak kejar bulan dan tak mungkinlah malam tu nak dahului siang. Allah nak menceritakan tentang peraturan yang sangat tetap. Lepas tu Allah sebut satu ayat yang sangat powerful. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan pada setiap sesuatu itu, wa kullun, pada setiap sesuatu itu, yang dimaksudkan itu matahari, yang dimaksudkan itu bulan, fi falakin, pada falaknya itu, pada orbitnya itu, yasbahun, mereka beredar. Tuan-tuan, perkataan yang kita akan highlight dekat sini adalah wa kullun fi falakin. Perkataan kullun fi falakin ni tuan-tuan adalah perkataan yang sangat luar biasa. Ini disebut sebagai i'jaz lughawi ataupun antara salah satu i'jazul Quran yang ada dalam ilmu ulumil Quran. Kalau kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan Allah yasbahun. Yasbahun ni maksudnya dia beredar. Dia beredar dekat satu tempat. Sebab tu kalau kita tengok balik secara sains, planet-planet kita tu beredar dekat satu orbit. Allah sebut yasbahun tu maksudnya dia memang beredar dekat tempat dia, dekat orbit dia. Kullun fi falakin ni maksud dia setiap sesuatu itu dia berada pada orbitnya dan dia beredar. Kullun fi falakin. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan terbalikkan ayat ini. Kullun fi falakin. Baca daripada sini. Kalau kita baca daripada sini tuan-tuan, kita akan temukan bacaannya sama. Kullun. Tadi kullun fi falakin. Kalau kita baca daripada sini, kullun fi falakin. Tuan-tuan terbalikkan sahaja bacaan itu. Baca daripada sini pun bunyinya kullun fi falakin. Baca daripada sini pun bunyinya kullun fi falakin. Apa maksud yasbahun? Dia berputar. Apa yang berputar sekarang ni? Ayat ini dan juga perkataan ini. Kullun fi falakin, patah balik kullun fi falakin. Kataan itu bagaikan berputar. Nah, itu antara salah satu i'jaz yang ada dekat dalam ayat ni. Dan yang paling menarik lagi tuan-tuan, kalau kita tengok secara keseluruhan surah Yasin. Surah Yasin ni ada beberapa ayat, ada beberapa bahagian. Surah Yasin ni terdiri daripada 83 ayat, insya-Allah. Okey. Dan kalau kita pecah dua, yang berada dekat tengah-tengah adalah ayat ini. Ayat yang hampir berada dekat tengah-tengah. 41 ataupun 40 ni adalah ayat yang berada dekat tengah-tengah surah Yasin. Dan kalau kita pecah dua tuan-tuan, tu yang cantik dia kan. Fi falakin ni, kullun fi falakin ni, ayat yang sebelum kullun fi falakin ni bagaikan berputar pergi kepada ayat yang selepas fi falakin dengan membawa tema-tema yang sama. Ini yang sangat menarik. Bagaikan orbit juga. Dia mengikut orbit yasbahun, mereka berputar. Dan yang paling menariknya, sebelum ayat 40 ni, kita akan bertemu dengan beberapa tema. Di antaranya adalah tema tentang kebesaran Allah. Dan di antaranya adalah tema tentang hukuman-hukuman Allah. Dan ada satu ayat yang menarik yang saya nak share kat sini. In kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Pada setiap sesuatu itu, pada setiap orang, pada setiap jami'ul ladaina muhdarun. Dan setiap umat itu, mereka akan balik kepadaku, mereka akan menghadap aku juga. Dan kalau kita tengok secara keseluruhan,
Ayat-ayat sebelum ayat 40 ni semuanya bercakap tentang apa yang Allah bagi dekat dunia ni, apa tingkah laku kita yang salah dekat dunia ni dan azab-azab yang Allah bagi dekat dunia ni. Sangat banyak ayat yang berkaitan dengan itu. Dan selepas ayat 41, kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang Allah bercerita tentang akhirat. Allah bercerita tentang akhirat, tentang apakah hukuman kepada mereka yang tidak taat kepada Allah, mereka akan masukkan dekat dalam neraka, mereka akan menerima azab, apakah hukuman yang baik pula kepada mereka yang mentaati Allah, mereka akan masuk ke dalam syurga, apakah nikmat-nikmat dalam syurga. Dan Allah ulang dua perkataan yang sama. Satu perkataan sebelum ayat 40 iaitu sayhatan wahidatan, satu lagi perkataan yang sama dekat selepas ayat 40 iaitu sayhatan wahidatan, maksudnya tiupan ataupun sekali tiupan, minta maaf, teriakan. Mereka akan berteriak, mereka hanya menemui satu teriakan dan semuanya akan mati. Jadi Allah ulang dua perkataan pada dua bahagian yang berbeza. Satu bahagian awal, satu bahagian selepasnya. Dan kalau kita tengok balik ayat-ayat dalam surah Yasin ni tuan-tuan, luar biasa. Di antaranya adalah ayat-ayat yang bercerita tentang subhanallazi, ayat yang bercerita tentang kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, atas kekuasaannya lah kita batah balik kepadanya. Semua ini yang Allah cerita ni tak pernah ada ayat turja'un ni. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayat ini hanya ada pada last kali sebelum masuk surah Saffat, dan ayat ini tak pernah diulang-ulang dekat mana-mana tempat tau. Dekat dalam surah Yasin ni hanya ada last kali, seolah-olah macam Allah nak minta kita, nak bagi saranan kepada kita, patahlah balik ayat ni, bacalah balik apa yang aku tulis dalam ayat ni. Salamun qaulam mir rabbir rahim, Allah sebut dalam ayat ni. Patahlah balik. Tengoklah balik apa yang aku tulis dalam ayat ni. Itu yang cantiknya surah Yasin. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan, kita telusurilah surah Yasin, kita fahamilah surah Yasin, agar apa yang kita baca, selalulah kita baca surah Yasin ni, kita telusuri dan kita cuba untuk belajar sesuatu daripadanya. Sebab surah Yasin ni, dia adalah surah yang walaupun kita baca tu nampak macam dia melompat daripada satu ayat ke satu ayat yang lain, tapi tak, dia tak pernah rambang begitu. Dia mempunyai makna yang terkait antara satu sama lain. Dan semua itu kalau tuan-tuan nak mudah faham, macam saya cakap tadi, dia berada dalam kullun fi falaki yasbahun. Dia berada dalam satu putaran orbit. Putaran orbit yang akhirnya berputar kepada satu makna yang sama, iaitu kebesaran Allah, iaitu penyerahan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Semua tema-tema yang di dalam surah Yasin ni adalah tema yang yasbahun, berputar pada orbitnya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.